Assalamualaikum. Hai, bersama saya S. Syazan dalam Sembang Buku. Hari ini kita akan sembang tentang novel Lembaran Skrip Mitos. Sebuah perjalanan yang mendebarkan. Baiklah, dalam novel ini ada 4 orang penulis, ada 4 cerita dan debaran yang secukup rasa. Jadi, jom kita pergi ke tajuk pertama dulu. Untuk cerita pertama ini, penulis dia ialah Izzatul Husna yang menulis tajuk Mata Ledang. Hidangan pertama ini tentang kisah watak murni yang teringin mendaki ke puncak Gunung Ledang. Jadi Murni ini dia meminta pertolongan daripada fellow Zaim untuk membantu merealisasikan impiannya untuk ke puncak Gunung Ledang. Sebab fellow Zaim ni dia mempunyai kelab cintai alam sekitar, Amanah. Jadi Fikar telah diberi kepercayaan sebagai ketua kelab cintai alam sekitar, Amanah ini untuk membawa mereka semua ke puncak Gunung Ledang lah. Selepas fellow Zaim cuba memujuk Fikar untuk bersetuju. Jadinya Fikar ini seorang yang tegas dan mempunyai ciri kepimpinan lah. Tak lengkap kalau tanpa rakan yang huha-huha, yang dia nak seronok je kat pergi mana tempat dia nak seronok kan. Yang bernama Zul. Zul ni dia punya perangai dia suka mengusik kawan-kawan lah. Dan seorang lagi rakan bernama Saiful. Saiful ni pula dia ni mempunyai sifat suka perkara-perkara misti. Jadinya ada pelbagai rencah rakan-rakan mereka punya ragam ni lah. Dipendekkan cerita, masing-masing mempunyai agenda berbeza ke puncak Gunung Ledang. Pengembaraan ini tak berjalan dengan lancar sebab masing-masing mula diganggu dengan penghuni di sana. Rakan-rakan mereka ada yang mengalami kerasukan apabila sudah masuk ke dalam puncak Gunung Ledang tu. Cerita ini menarik kerana menyuntik elemen mistik sambil mengadun kisah tentang sejarah Puteri Gunung Ledang dengan hantuah. Silingan ini membantu membawa kita menerokai pengembaraan mereka yang diganggu entiti misteri ketika berada di sana. Jadinya sangat menarik lah pembukaan cerita yang pertama ni tentang Mata Ledang. Untuk cerita kedua yang bertajuk Pusara Hantuah, penulis dia Amin Typewriter. Kisah kedua ini tentang pelajar ijazah sarjana muda jurusan sejarah yang merancang untuk melakukan kajian tentang tugasan mereka berkaitan perkara mistik. Antara kumpulan ini adalah Faizal, Inara dan Kamarina telah duduk berbincang, akhirnya sepakat untuk membuat tajuk berkaitan dengan hantuah. Faizal ni dia teruja untuk mengetahui tentang sejarah misteri yang sering jadi bualan ramai mengenai kewujudan hantuah. Hantuah ni benar-benar wujud atau tidak? Benar atau tidak? Jadi Faizal ni dia nak tahu lebih lagi lah. Kebetulan Inara ni dia mempunyai sepupu bernama Muaz yang telah menjadi fenomena atau viral lah, kerana dikatakan Muaz ni dia hilang di dalam hutan. Konon-kononnya Muaz ni dia diculik dengan munian. Muaz ni apabila dijumpai oleh orang ramai, dia memberitahu bahawa dia telah bertemu dengan Puteri Gunung Ledang. Jadi Muaz ni dia memberitahu pihak kampung, orang kampung, yang dia sebenarnya telah diculik oleh orang bunian dan dia berjumpa dengan Puteri Gunung Ledang. Pada mulanya Inera ni dia agak meragui Muaz kerana Muaz ni biasalah sembang lebat, dia kira sembang tak nak jatuh. Jadi Inera ni macam 50-50 lah, setuju atau tak nak pertemukan Faizal, Kamarina dengan sepupu dia ni. Tapi Faizal ni dia dah tak sabar, dia nak juga temu bual Muaz sebagai responden. Jadi bila dah jumpa Muaz, Faizal jadi makin teruja sehingga sanggup dia rasuah lah Muaz ni. Kalau Muaz ni sanggup tunjuk jalan nak masuk ke dalam
alam bunian tu, pergi ke hutan tu dan masuk ke alam bunian. Muaz ni dia berbelah bagi sebab dia dah berjanji dengan penghuni di dalam hutan tu yang dia takkan kembali. Itu perjanjian yang telah dia lakukan lah antara Muaz dengan nenek kebayan lah ketika berada di dalam hutan tu. Jadi situasi menjadi tegang apabila Faizal dengan Inera ni saling berbalah. Inera ni dia tak setuju lah untuk masuk ke dalam hutan sebab bagi dia ini membahayakan mereka punya kumpulan. Faizal pula dia masih lagi bertegas yang dia yakin bahawa tajuk kajian ni akan memberi mereka markah yang baik lah dan membuktikan tentang kewujudan hantuah. Kamarina ni dia terselit di antara kedua belah pihak. Jadi Faizal meyakinkan bahawa idea ni akan membantu menyelesaikan tugasan mereka dengan lebih cepat. Hari untuk mereka masuk ke dalam hutan pun tiba. Muaz dia dah bersedia membimbing mereka masuk ke sana. Muaz ni pun dia tujuan dia untuk membawa mereka sajalah. Sepatutnya dia tak nak masuk, dia cuma membimbing saja di separuh jalan. Tapi si Faizal ni dia memaksa Muaz, dia macam jomlah tunjuk lebih dekat. Jadi macam Muaz ni pun terpaksa melanggar perjanjian yang telah dia buat. Jadi apabila Muaz ni dia telah melanggar janji, jadi sesuatu yang nasib tak baik lah pada pasukan ni, pada ahli kumpulan ni. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut apa yang berlaku tentang ahli kumpulan ni, boleh beli novel ni. Okey, kita masuk ke cerita ketiga. Cerita ketiga bertajuk Ulik Mayang, penulis dia Ken Henry. Cerita ni mengisah tentang pelajar tingkatan 6 yang pergi ke bengkel di sebuah resort yang telah sekolah tempah. Semua aktiviti akan dilakukan di situ. Kita ada Noh, Mikael, Hafiz yang mula rasa sesuatu apabila perjalanan yang mereka lalui terlalu lama dan masuk ke dalam kawasan resort yang agak terpencil lah. Dahlah mereka disambut dengan persembahan kebudayaan yang menyanyi lagu Ulik Mayang. Hafiz dan Ramzi mereka ni mempunyai prinsip tak percaya akan perkara mistik. Jadinya permulaan mereka sebenarnya tidak bermula dengan baik lah, sebab si Ramzi ni dia cabar Hafiz. Dia cabar Hafiz untuk menyanyi penuh lagu Ulik Mayang. Jadinya si Hafiz ni pula pantang dicabar. Dia pun menyanyi penuh lagu Ulik Mayang yang kita semua sering tahu yang lagu ini mempunyai unsur-unsur mantra. Jadi huru-hara mula tercetus akibat perbuatan mereka sendiri. Nasib buruk ini bukan saja melanda Hafiz saja, tetapi Noh dan Mikael juga mengalami nasib yang sama. Siapakah wanita Misri yang mereka jumpa? Wanita ni mereka berbual, berpakaian seperti tradisional, tetapi yang peliknya wanita ni dia visual dia tak ada dalam CCTV. Jadi ini merupakan satu persoalan lah yang pembaca sendiri akan rungkai bila baca. Dan cerita keempat, kita ada Legenda Bujang Senang, penulis dia adalah Syahira. Cerita ini mengisahkan kehidupan budaya Iban yang sentiasa mempunyai keunikan dalam masyarakat. Watak Dampa terpaksa menjadi bidan terjun kerana dia perlu melayan tetamu yang datang dari semenanjung. Konon-kononnya mereka datang ni untuk melancong lah, nak tengok-tengok tempat mereka ni. Fikar, Mikael dan Faizal sebenarnya mempunyai agenda datang dari jauh kerana mereka nak tengok betul tak ada bujang senang di tempat tu. Jadi macam diorang macam ragu-ragu bujang senang ni wujud atau sekadar bualan masyarakat. Fikar pula dia mempunyai agenda rahsia yang dia tak cerita pada kawan baik dia. Jadi
Fikar ni dia bukannya datang dari jauh untuk cari bujang senang semata-mata. Dia nak cari lebih lagi. Jadi berlaku konflik apabila mereka mula bertengkar menjadi titik tolak. Sepatutnya ada rahsia yang tak perlu mereka sebagai orang luar tahu. Jadi cerita keempat pun menarik tentang La Nina Bujang Senang ni kerana ada twist yang seronok lah bila kita baca. Keempat-empat cerita ni membawa unsur debaran dan suspense, tetapi bukannya dalam bentuk klise lah macam seram ni tak semestinya hantu kita nampak pontianak semata-mata. Tak. Diorang membawa kita bukan untuk menakutkan, tapi lebih kepada nak membawa pembaca untuk ada perasaan berdebar tu. Dia suspend macam tu lah. Jadi nak ucapkan terima kasih juga kepada pembaca yang sudi menghadiahkan buku Seni Berfikir Yang Hilang. Terima kasih banyak-banyak kerana sudilah membagi hadiah untuk bekerjasama. Walaupun kita ni sembang buku pun main-main je. Tapi kalau ada yang sudi nak bekerjasama lagi, boleh tekan link di bawah. Ada yang dah baca novel ni?